Selamat petang pada doktor dan juga rakan-rakan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 ahli kumpulan, termasuk saya, Tony, Tashini, Nurul Syuhada, Nur Hanani dan juga Muhammad Nur Azmi. Pada petang ini kita akan membuat pembentangan capital budgeting untuk syarikat JHM Consolidation Berhad. Seterusnya isi kandungan terdapat 6 bahagian, iaitu latar belakang Geratak Akbar, ACC, aliran tunai, NPV, IRR, MIRR dengan kesimpulan. Seterusnya latar belakang di mana syarikat JHM Consolidation Berhad yang ditubuhkan pada 15 Januari 2001 yang beroperasi di Bayan Point, Pulau Pinang. So, unit perniagaan elektronik JHM terlibat dalam beberapa industri iaitu penggilangan dan pemasangan komponen elektrik. Unit perniagaan mekanikal JHM Consolidation Berhad terlibat juga dalam reka bentuk untuk pengeluaran bahagian-bahagian kejuruteraan, logam kecil yang tepat, bahagian mekanikal tepat, pengecoran mati dan pemasangan serta urus niaga peralatan upah uji. JHM juga terlibat dalam pemilikan pelaburan. Maksudnya, syarikat yang memegang saham atau kepentingan dalam syarikat lain sebagai pelaburan. In simpler words, investment holding company. Seterusnya, Keratan Akbar, JHM, salah satu syarikat yang lain iaitu QES juga spread their wings to Batu Kawan Industrial Park, di mana projek ini JHM membudget dalam 190 juta untuk projek ini. Seterusnya saya akan pergi kepada WACC. Secara umumnya, kos puratan wajar modal atau weighted average cost of capital memainkan peranan penting dalam keputusan kewangan sebuah syarikat dan mempengaruhi pelbagai aspek pengurusan kewangan. Pertama sekali, WACC digunakan untuk menilai potensi pulangan sebagai projek pelaburan yang sedang dipertimbangkan oleh syarikat. Dengan menentukan nilai WACC, syarikat boleh menilai sama ada pelaburan tersebut memberikan pulangan yang melebihi kos modal, dan ini membolehkan syarikat mengenal pasti peluang pelaburan yang bernilai dan menguntungkan pemegang saham. Okey, kalau kita melihat kepada formula WACC, kita dapat tahu ia adalah times with cost of debt, and then dalam kurungan $1 tax rate plus with weight of preferred stock times with cost of preferred stock plus with weight of equity times with cost of equity. So macam mana kita nak dapatkan weight of debt is kita akan ambil long term debt divide with total debt and equity, iaitu 54 juta bahagi dengan 304 juta. So kita akan dapat 0.17. Weight of equity kita akan dapat dengan mengambil 249 million divide with total debt and equity, which we will get 0.821. Seterusnya kepada Nani. Okay, saya akan membentangkan sambungan daripada Tashini, iaitu cost of debt RD, which is kita akan dapat sebanyak 2.56%, dan cost of equity RS adalah 12.58%, dan weight of preference WP adalah 0.009168, dan cost of preference RT adalah 0.000817, dan akhir sekali tax rate sebanyak 24%. So kita akan jumlahkannya 0.17839 darab dengan 0.0256, dan juga darabkan lagi juga kurungan 1 tolak 0.24, which is tax rate, dan juga tambah bersama WP dan RT sebanyak 0.009168 darab 0.00817,
dan kita akan tambah pula WC darab dengan RS which is 0.821, 60 darab 0.1258, kita akan dapat WACC sebanyak 10.66%. So secara keseluruhannya dengan WACC sebanyak 10.66%, GHM Consolidation Berhad menunjukkan asas yang kukuh dalam pembiayaan pelaburan yang menarik dan nilai saham yang stabil. Ini menandakan keadaan syarikat yang sihat dan berpotensi untuk pertumbuhan masa depan. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nurul Syuhada. Mike. Saya Nurul Syuhada akan membentangkan topik aliran tunai. Next. Okey. Berdasarkan maklumat yang dianalisis, projek ini melibatkan perbelanjaan awal sejumlah RM190,000 di mana untuk membina fasiliti, pembelian mesin dan kos tanah serta pembinaan. Dari tahun 2022 sehingga 2033, di mana 12 tahun syarikat ini dijangka menerima aliran tunai positif sebanyak RM140,000 setiap tahun hasil dari jualan. Setelah mempertimbangkan kos operasi, penyusutan disposition dan juga cukai, aliran tunai operasi menghasilkan nilai yang positif dan ia meningkat seiring dengan masa. Andaian yang dibuat termasuk pengurangan kos operasi sebanyak 4% akibat daripada pembinaan fasiliti baru, penyusutan 10% untuk kos mesin dan juga cukai corporate sebanyak 24%. Pelaburan ini kelihatan menguntungkan bagi syarikat GHM Consolidation Berhad dan pembinaan fasiliti baru mungkin membawa pulangan yang baik dalam jangka masa panjang, walau bagaimanapun penting untuk terus memantau dan menilai prestasi projek bagi memastikan kelangsungan dan keberkesanan pelaburan. Seterusnya saya akan untuk nilai kini bersih ataupun NPV. Daripada dalam jadual ini, aliran tunai ataupun net cash flow adalah positif, menunjukkan bahawa dana yang diterima melebihi dana yang dibelanjakan. Manakala nilai kini bersih ataupun NPV adalah hasil bersih daripada pelaburan pada kadar diskaun yang diberikan. Dalam kes ini, dalam analisis ini, NPV adalah positif sejumlah 1,614,634.15 sen, menandakan hasil kewangan pelaburan melebihi kos modal atau pelaburan awal, dan juga total cost sebanyak 190,000. Dengan hasil NPV yang positif dan aliran tunai ataupun cash flow yang lebih tinggi daripada kos modal, projek ini berpotensi memberikan pulangan yang baik. Jadi berdasarkan maklumat yang diberikan, pelaburan ini dianggap menguntungkan. Untuk internal rate of return ataupun IRR, hasil daripada analisis atau andaian ini, IRR atau kadar pulangan dalaman ialah 1.31%. Ini menunjukkan kadar pertumbuhan atau pulangan yang dijangka daripada pelaburan yang dikaji. Walaupun IRR ini menunjukkan tingkat pertumbuhan yang rendah, hanya 1.31%, tetapi IRR ini menunjukkan bahawa pelaburan projek ini masih menghasilkan keuntungan. Sekian, saya serah kepada Encik Azim untuk topik seterusnya. Terima kasih.
Saya Muhammad Nur Azmi bin Muhammad Nuran akan membentangkan mengenai MIRR ataupun Modified Internal Rate of Return dan juga Payback Period. Baik, MIRR ataupun Modified Internal Rate of Return adalah merupakan satu kaedah yang digunakan untuk menjangkakan kos peluang ataupun opportunity cost yang sama dengan WACC ke atas sesebuah pelaburan. Ia juga boleh mengelakkan masalah berganda IRR ataupun multiple issue yang diisukan oleh IRR. MIRR juga merupakan satu modifikasi daripada IRR, Internal Rate of Return. MIRR juga dapat merungkai kerumitan yang berkaitan dengan sebarang isu kewangan. Okay, berdasarkan pada perangkaan yang ditunjuk di atas, iaitu kadar pulangan dalaman yang diubah suai oleh MIRR adalah sebanyak 6.02%, yang mana ianya merupakan ukuran kewangan yang digunakan untuk menilai daya tarikan pelaburan dengan mempertimbangkan kedua-dua kos pelaburan dan kadar pelaburan semula, aliran tunai yang dijana oleh pelaburan. Untuk tempoh bayaran balik ataupun payback period, kita dapat lihat jika kita merujuk kepada perangkaan di atas, di mana satu projek menjana tunai yang secukupnya untuk membayar balik pelaburan asal. Tempoh bayaran balik bagi pelaburan RM190 juta adalah seperti berikut, iaitu tempoh bayaran balik untuk projek ini adalah 11 ditambah dengan 668,000 darab dengan 17,21,200 dan kita akan mendapat 11.039 tahun untuk tempoh bayaran balik ataupun payback period. Terusnya kita pergi kepada kesimpulan. Baik, JHM Consolidation sendiri mempunyai visi dan misi yang jelas untuk menyampaikan servis terbaik melalui perniagaan mereka. Baik, pengukuhan syarikat mereka menjadi tunjang utama kepada keyakinan pelabur untuk melabur di dalam projek-projek mereka, sama ada yang terkini ataupun yang akan datang. Pertama sekali, berdasarkan analisa, kadar WACC adalah tinggi, iaitu 10.66% berbanding IRR, iaitu pada kadar 1.13%. Bagaimanapun, berdasarkan perkiraan yang telah dianalisa, kadar MIRR pada 6.02% telah pun melepasi kadar IRR, iaitu 1.31%. Jadi sekiranya MIRR adalah lebih daripada kadar jangkaan pulangan expected return, projek pelaburan dijangkakan positif dan menarik untuk diteruskan. Maka sebagai konklusi, projek ini memberikan impak positif dan ianya menarik dan disarankan untuk diteruskan. Jadi dengan analisa-analisa yang telah dijalankan, maka projek ini dilihat mampu untuk memberi pulangan kepada pelabur dalam tempoh masa dan dengan kadar pulangan yang baik. Justru projek yang dijalankan oleh JHM Consolidation Sdn Bhd ini adalah bersifat positif. Oleh yang demikian adalah sangat disarankan untuk projek ini diteruskan oleh syarikat. Selain itu, syarikat juga mengukuhkan lagi kedudukan kewangan mereka di samping dapat menarik minat para pelabur untuk terus meyakini bahawa dengan prestasi syarikat seperti kadar pulangan yang baik adalah sebagai salah satu faktor yang memberi mereka peluang dan ruang untuk membuktikan bahawa syarikat adalah bersifat berdaya saing dan sentiasa memberi impak positif. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.